Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Siti Fairuz binti M. Azhar dan rakan sekumpulan saya Tengku Intan Balkis binti Tengku Syahrizul, pelajar PPSMP PSV 2 Jun 2022 akan membentangkan kemunculan kuasa baharu ekonomi dunia iaitu negara India. Saya Tengku Intan Balkis akan menceritakan sedikit sebanyak tentang latar belakang negara India. Untuk pengetahuan semua, India atau nama rasminya Republik India merupakan negara yang terletak di atas selatan dan ia merangkumi kebanyakan anak benua India. Selain itu juga, negara India ini adalah negara kedua yang terpadat dari segi jumlah penduduknya, iaitu seramai 1 bilion penduduk. Oleh sebab itu, wujudlah pelbagai jenis bahasa yang berlainan dalam negara tersebut. Contohnya seperti bahasa Telugu, bahasa Hindi dan banyak lagi. Di samping itu, negara India merupakan negara demokrasi di mana jika dapat dilihat, mereka mengamalkan sistem pemerintahan berasaskan sistem demokrasi. Sistem ini merupakan satu bentuk pemerintahan dengan kuasa menggubal undang-undang dan juga struktur kerajaan yang ditentukan oleh masyarakat. Seterusnya, berdasarkan peta dunia, India ini bersempadan dengan Bangladesh, Myanmar, Nepal dan Pakistan. Ibu negara bagi India pula ialah New Delhi, manakala bandar terbesar di negara tersebut ialah Mumbai atau lebih dikenali sebagai Bombay. Okey, berbalik pada tajuk kita iaitu kemunculan India sebagai kuasa baharu ekonomi dunia. Menurut sumber Wikipedia, ianya menyatakan bahawa ekonomi negara India merupakan ekonomi ketiga terbesar di dunia. Jadi, saya rasa itu sahaja berkaitan latar belakang India dan mari kita lihat pula tentang isu-isu kemunculan India sebagai kuasa baharu ekonomi dunia. Okey, baiklah, setahu seluruh rakyat di dunia ini, India merupakan sebuah negara yang sangat terkenal dalam pelbagai perkara, termasuklah kebudayaan mereka, cara pemakaian mereka, cara kehidupan mereka dan juga yang paling popular adalah cara pemakanan dan jenis-jenis makanan yang mereka ada di negara mereka. Jadi dalam bagi ekonomi ini, pencapaian ekonomi India sangat baik dan membuatkan India ini berada di dalam landasan untuk menjadi ekonomi ketiga terbesar di dunia, mencapai tahun 2027 melepasi Jepun dan Jerman. Kemudiannya ekonomi India juga adalah merupakan pasaran saham ketiga besar menjelang 2023. Negara ini juga mempraktikkan trend global dan pelaburan dalam bidang teknologi dan tenaga. Seterusnya adalah isu kebangkitan. Isu kebangkitan India bermula setelah tamatnya Perang Dingin pada tahun 1991. Isu kedua pula ialah India mampu saingi China. Pada tahun 2005, mula timbul isu kemungkinan India boleh mengisi peranan penting sebagai pengimbang kepada China. Jadi seterusnya saya akan menerangkan bagaimana ekonomi India ini berkembang. Jadi India ini ekonomi mereka mula menaik dan mula meningkat pada bulan Julai tahun 1996. Hal ini kerana kadar kemiskinan di India agak teruk hingga membuatkan rakyat-rakyat mereka menderita hingga tidak mempunyai makanan yang cukup dan keperluan seharian yang cukup. Jadi India ni bersusah payah dalam menyelesaikan masalah kemiskinan di dalam kalangan rakyat mereka. Lalu membuatkan mereka untuk merancang membaik pulih ekonomi negara ini bermula pada tahun 1991 untuk kebaikan mereka semua. Jadi mereka memperbarui cara dan strategi ekonomi negara mereka dalam setiap bidang seperti bidang peladangan, bidang pembangunan, bidang pekerjaan. Selepas pembangunan ekonomi yang pada mula ini dilaksanakan secara yang salah.
Jadi pada tahun 1965 hingga 1980, ekonomi India pada waktu tu adalah yang paling teruk, sementara negara ASEAN lain seperti Thailand, Vietnam, Kemboja, Myanmar, Malaysia dan juga Indonesia mempunyai kadar pertumbuhan yang memberangsangkan. Pada masa itu negara-negara ASEAN lain dikira lebih maju dan membuatkan India berasa cemburu dengan kestabilan ekonomi mereka. Jadi disebabkan itulah India berusaha mencari jalan penyelesaian untuk membuatkan ekonomi mereka lebih stabil dan lebih kukuh. Pada masa itu juga India ni hanya mencapai 3.5% pertumbuhan ekonomi daripada negara ASEAN yang lain, yang mana negara ASEAN lain mencapai sebanyak 8% dalam tempoh 20 tahun. Jadi selepas India ini berusaha payah dalam menstabilkan dan mengkukuhkan ekonomi mereka, akhirnya India bangkit dalam meningkatkan ekonomi mereka pada akhir tahun 1970-an. Ini antara strategi yang mereka lakukan. Yang pertama adalah pakar-pakar yang berkaitan dengan ekonomi banyak mereka jemput dalam menasihati mereka untuk pembangunan strategi ekonomi India. Antaranya pakar-pakar ini menasihati mereka dalam bidang kepimpinan moden, perkhidmatan awam, asas industri. Jadi kepimpinan moden ini memberi maksud cara pentadbiran negara yang lebih baik dan lebih berkesan, seperti politik, pilihan raya, demokrasi. Manakala perkhidmatan awam ni boleh dijelaskan dengan perkhidmatan awam ni kita boleh dapat jelaskan yang dengan rakyat berkhidmat untuk negara mereka, seperti menjadi polis, menjadi tentera, menjadi bomber dan yang lain-lain. Yang seterusnya kita boleh lihat asas-asas industri. Asas-asas industri ini adalah banyak dia punya cabang, antaranya industri perladangan, industri perkilangan. Mereka ni dapatlah tunjuk ajar daripada pakar-pakar yang dijemput daripada negara ini untuk lebih mahir dalam mengendali dan menguruskan industri-industri yang berkaitan meningkatkan ekonomi mereka. Yang seterusnya, kerajaan India ini mereka tiada masalah hutang kepada negara lain ataupun hutang bajet dan juga masalah defisit. Jadi apa itu defisit? Defisit ni daripada apa yang saya kaji, defisit ini memberi definisi yang kondisi keuangan sebuah organisasi negara dalam usaha memiliki jumlah pengeluaran yang lebih tinggi dibandingkan pemasukan. Jadi untuk lebih memahami apa defisit itu secara ringkasnya, defisit ini mereka menerima masuk jumlah kewangan yang lebih banyak daripada keluaran. So jadi mereka agak stabil dalam bidang kewangan. Yang seterusnya, inflasi India sangat terkawal yang langsung tidak memberi kesan kepada ekonomi mereka. Jadi apa itu juga inflasi? Inflasi ini merupakan satu proses yang meningkatkan harga secara umum dan terus menerus. Jadi inflasi kita tahu yang inflasi ni merupakan pengurusan kewangan negara mereka, kewangan mereka. Jadi yang seterusnya, inflasi India
yang mana mereka kepunyaan inflasi ini sangat terkawal yang langsung tidak memberi kesan kepada ekonomi mereka. Jadi apa itu inflasi? Inflasi ini adalah satu proses yang meningkatkan harga secara umum dan terus menerus. Jadi India ini mereka punya inflasi ni harga mata duit mereka tidak pernah menurun dan tidak pernah jatuh pada jumlah yang besar, lalu membuatkan mereka tidak perlu risau dengan mata duitan jatuh turut seperti mana negara-negara lain mengalami. Jadi ekonomi mereka ini tetap stabil dan meyakinkan, lalu tidak membuatkan mereka risau dengan kejatuhan ekonomi. Yang seterusnya saya akan menerangkan tentang strategi yang digunakan oleh India ini, di mana mereka melaksanakan dasar pandang timur. Apa itu dasar pandang timur? Ia bermula apabila banyak Asia Tenggara mengalami kejatuhan ekonomi termasuk India pada tahun 1991. Jadi seterusnya International Monetary Funds memberi peluang kepada India untuk membaik pulih ekonomi mereka, dan India pun bersetuju lalu melaksanakan Structural Adjustment Programs. Jadi apa itu International Monetary Funds, atau kata lain atau secara ringkasannya IMF. Jadi IMF ini memberi maksud sebuah pertubuhan antarabangsa yang menggalakkan pertumbuhan ekonomi global dan kestabilan kewangan, lalu menggalakkan perdagangan antarabangsa dan menurunkan kemiskinan. Jadi IMF ni sangat memberi sokongan dan memberi bantuan yang sangat besar kepada India dalam membaiki masalah ekonomi mereka dengan memberi bantuan kewangan mereka untuk meneruskan pembaikan pulih ekonomi India. Jadi yang seterusnya, apa itu Structural Adjustment Program, ataupun kata ringkasnya SAP. Jadi SAP ini merupakan satu plan yang dilaksanakan oleh Bank Dunia dan International Monetary Funds di sebuah negara, di dalam sebuah negara yang membangun bagi membuatkan ekonomi mereka lebih aktif. Jadi SAP ini berkaitan dengan International Monetary Funds. Jadi SAP ini sangat memberi rangsangan yang baik kepada negara-negara yang sedang membangunkan ekonomi mereka. Jadi India ini tidak ketinggalan juga menggunakan IMF dan juga SAP. Yang seterusnya, dasar pandang timur ini mempunyai tujuan motif yang utama, antaranya adalah reformasikan dan liberalisasikan ekonomi. Kedua, mempercepatkan pertumbuhan ekonomi mereka seperti dalam pelaburan dan kerjasama ekonomi antara negara-negara Asia yang lain. Yang ketiga, membentuk rantau ekonomi dengan negara-negara Asia yang lain, terutamanya Asia Tenggara, iaitu kitalah Malaysia, Singapura, Indonesia, Thailand dan yang selebihnya. Okey. Sebenarnya dasar pandang timur ini mempunyai dua fasa. Fasa yang pertama, mereka menumpukan kerjasama perdagangan dan pelaburan dengan Asia Tenggara yang lain. Fasa yang kedua, India ini bekerjasama dengan Asian ni dikira negara-negara Asia, seluruh benua Asia. Ya, termasuk Rusia, termasuk China, termasuk dengan juga Pakistan,
di mana pada fasa 2 ini mereka bekerjasama dalam bidang teknologi, pengangkutan, infrastruktur dan juga kesihatan. Jadi apabila mereka ini bersama-sama bekerjasama dalam bidang-bidang ini, masing-masing mendapat kebaikan yang bagus untuk negara mereka sendiri. Contohnya India ini memerlukan teknologi dan India ini bekerjasama dengan Singapura. Jadi Singapura ini pakar dalam bidang teknologi. Jadi India meminta tunjuk ajar daripada Singapura dalam bidang teknologi. Sementara pula Singapura ini mahukan tunjuk ajar dalam bidang kesihatan. Setahu kita yang India ini sangat pakar dalam bidang kesihatan juga, kerana banyak doktor-doktor di seluruh dunia ini datang merupakan orang-orang India. Jadi mereka berdua kedua-kedua negara ini dapatnya kebaikan. India mendapat tunjuk ajar dalam bidang teknologi dan Singapura pula mendapat tunjuk ajar dalam bidang kesihatan. Strategi yang seterusnya ialah strategi dasar tindak timur yang dilaksanakan pada tahun 2014 hingga sekarang, di mana dasar pandang timur itu ditukar kepada dasar terbaru ini selepas Narendra Modi menjadi Perdana Menteri baharu kepada negara India. Beliau menjadikan dasar luar sebagai asas pemerintahan beliau dan juga merasakan yang dasar luar ni bukan hanya untuk merujuk ke cara berfikir cara berfikir pentadbir dan pemimpin, tetapi ia merupakan proses untuk mencari titik pertemuan untuk kepentingan bersama negara-negara ASEAN yang lain bagi bergantung antara satu sama lain dalam setiap bidang dan memberi kebaikan antara satu sama lain. Jadi Narendra Modi ini ingin mewujudkan hubungan India dengan negara ASEAN negara yang lain dan juga negara Asia Timur yang lain. Dan beliau sangat-sangat menekankan dalam ketenteraan dan pertahanan. Hal ini kerana beliau terkesan dengan perang dunia terkesan dan masih merasakan ketenteraan dan pertahanan mereka masih lemah lagi selepas Perang Dunia Kedua dan juga Perang Dingin yang berlaku pada masa yang lepas. Jadi Narendra Modi ini bersama-sama dengan negara Asia lain membuat perjanjian untuk lebih memantapkan bidang ketenteraan mereka untuk pada masa hadapan. Jadi dasar tindak timur ini mementingkan penaikan profit ekonomi dan juga diplomatik negara lain, lalu membuatkan India ini juga terasa dengan kepentingan kedua-dua topik ini dan membuatkan mereka menukar dasarnya dan lalu menjalinkan hubungan diplomatik dengan negara-negara Asia yang lain. Jadi apabila dasar tindak timur ini ditukar, apabila dasar pandang timur ini ditukar kepada dasar tindak timur, dia sangat memberi kesan yang sangat positif kepada ekonomi India, yang di mana hubungan ekonomi India dengan seluruh dunia lebih kukuh, lalu ekonomi mereka lebih tumbuh dengan positif, seterusnya berada di antara kuasa baru ekonomi dunia. Jadi ini adalah antara sebab-sebab utama yang diringkaskan kenapa India ini menjadi sebuah ekonomi baharu dunia yang turut memberi kebaikan kepada seluruh negara-negara, terutamanya negara United States ataupun Amerika, yang menjadi salah satu negara besar yang menjalinkan hubungan diplomatik
dengan ekonomi India, dengan negara India ini. Antara sektor yang terdapat di India termasuklah sektor perubatan, yang mana di India sangat terkenal dengan perubatan tradisional. Perubatan tradisional ini telah wujud sejak lebih kurang 5,000 tahun lagi dan terdapat segelintir masyarakat yang masih menggunakannya sehingga kini. Salah satu rawatan dalam perubatan tradisional itu ialah pembedahan otak. Seterusnya, di India juga terdapat beberapa buah pusat pengajian perubatan yang terkenal, contohnya seperti University Delhi, Institut Teknologi India dan banyak lagi. Okey, kita beralih kepada sektor perkhidmatan. Antaranya ialah menghapuskan caj perkhidmatan di hotel dan restoran. Hal ini dikatakan demikian kerana kebanyakan restoran kerap menambah caj sebanyak 5 hingga 15% dalam rastik pelanggan di bawah caj perkhidmatan. Jadi, peraturan baru telah menetapkan bahawa restoran tidak lagi boleh menambah caj perkhidmatan secara automatik di dalam bil tersebut. Kemudian, menyediakan perkhidmatan e-visa. Kerajaan India membuka semula perkhidmatan visa e-pelancong atau e-visa kepada pelawat dan dari lebih 150 negara dan wilayah. Selain itu, melancarkan perkhidmatan 5G. Perdana Menteri India telah melancarkan perkhidmatan 5G di India dan menggelarnya sebagai langkah ke arah era baharu. Hal ini supaya mereka mendapat liputan yang lancar, kadar data yang tinggi dan sumber internet yang pantas. Seterusnya, sektor pelancongan. Sektor pelancongan di India juga penting bagi ekonomi di negara tersebut berkembang pesat. Pelancongan di India terus berkembang disebabkan beberapa faktor seperti bentuk muka bumi, seni bina yang menarik serta kepelbagaian budaya dan adat India. Tidak dapat dinafikan bahawa India mempunyai tempat yang dapat menarik perhatian orang ramai ke negara mereka. Antara contoh tempat-tempat tersebut ialah seperti Taj Mahal, Kashmir, Benteng Agra dan sebagainya. Kepelbagaian budaya India juga sangat menarik dari segi pakaian, makanan, tarian serta kebudayaan yang secara tidak langsung juga dapat menarik minat orang ramai ke negara ini. Seterusnya adalah faktor peningkatan ekonomi India. Yang pertama, meletakkan pengurusan sesuatu bidang mengikut kepakaran. India mengambil kesempatan terhadap sekumpulan besar orang-orang berpendidikan tinggi dan fasih berbahasa Inggeris untuk dimasukkan ke dalam bidang mengikut kepakaran mereka. Yang kedua, mendapat bantuan dari Blok ASEAN. Bantuan dan sokongan dari negara-negara ASEAN telah mengukuhkan lagi kedudukan India dalam perkembangan ekonomi bertaraf dunia. Yang ketiga, tenaga kerja yang mencukupi. India mempunyai tenaga kerja sebanyak 509.3 juta, di mana 60% bidang pertanian dan industri berkaitan, 28% bidang pengangkutan dan industri berkaitan dan 12% bidang perindustrian. Yang keempat, mengubah dasar ekonomi. Selepas merdeka, India berpegang teguh pada pendekatan sosialis, kawalan ketat terhadap penyertaan sektor swasta, perdagangan asing dan pelaburan langsung asing. Bermula 1991, India ini membuka pasarannya secara beransur-ansur melalui pembaharuan ekonomi. Pada 2006 sehingga 2007, India meningkatkan KDNK sebanyak 9.4% sepanjang tahun. Faktor peningkatan ekonomi India yang seterusnya adalah fasih berbahasa Inggeris. Fasih bahasa Inggeris ini telah memudahkan India untuk menerima pengaruh Amerika Syarikat dan Barat secara terbuka. Ianya mempercepatkan kemasukan India dalam industri teknologi maklumat dan komunikasi. Seterusnya, kaya dengan sumber asli dan hasil bumi. India mempunyai sumber asli dan hasil bumi yang dapat memajukan ekonomi negaranya. Yang seterusnya, giat menjalankan aktiviti ekspor dan import. Sumber asli dan hasil bumi di India.
Contoh bagi hasil sumber asli di India adalah bauksit, kromit, arang, biji timah, batu kapur, gas asli, petroleum dan biji titanium. Dan terakhir sekali adalah hasil sumber bumi atau tanaman. Yang pertama adalah beras, gandum, kapas, teh, ubi kentang dan biji minyak. Jadi untuk slide yang seterusnya saya akan menerangkan bagaimana ekonomi India ini dipengaruhi juga dengan populasi rakyat-rakyat mereka. Daripada kajian saya menunjukkan populasi rakyat India ini juga termasuk antara negara-negara yang mempunyai rakyat yang ramai hingga mencecah bilion orang. Jadi slide yang jadual yang pertama ini menunjukkan tahun jumlah rakyat di kalangan lelaki dan wanita daripada tahun 2011 hingga 2023, menunjukkan populasi rakyat India ini semakin lama semakin bertambah hingga mencecah 1.4 bilion, hingga membuatkan mereka agak terkesan dengan pertambahan populasi rakyat mereka. Jadi sebenarnya mempunyai populasi rakyat yang begitu ramai ini adanya kelebihan dan keburukan. Jadi sebelum saya menerangkan kelebihan dan keburukan yang lebih panjang, saya akan menerangkan yang lebih ringkas. Di mana kelebihan ini dengan mempunyai rakyat yang ramai, sesebuah negara itu memang akan mempunyai ekonomi yang banyak, yang lebih baik. Manakala untuk keburukan pula, dengan adanya rakyat yang terlalu ramai ini, kadang-kadang sesebuah negara itu tidak dapat menampung keperluan dan apa yang rakyat mereka memerlukan, hingga ada setengah negara itu akan mempunyai kadar kemiskinan yang tinggi, membuatkan rakyat mereka menderita dengan kekurangan yang mereka hadapi. Jadi untuk negara India ini, kelebihan dalam mempunyai rakyat yang ramai, mereka mereka dapat mempelbagaikan banyak jenis pasaran yang dapat diperluaskan, lalu menggalakkan para usahawan negara luar untuk melabur ke pasaran-pasaran yang ada yang pelbagai di negara mereka. Yang seterusnya, output, pendapatan dan pekerjaan terus meningkat. Jadi dengan adanya pasaran-pasaran yang pelbagai itu, peluang pekerjaan kepada rakyat-rakyat mereka akan lebih banyak, dan peluang pendapatan yang stabil untuk rakyat-rakyat mereka pun menaik. Kemudiannya membuka peluang produk industri dikeluarkan secara besar-besaran dengan cepat dan berskala besar. Jadi apabila sebuah kilang itu mengeluarkan produk yang banyak dengan bantuan pekerja yang banyak, jadi mereka dapat menghasilkan sesuatu produk itu yang dengan banyak pada satu masa, lalu meningkatkan kadar pemasukan yang lebih tinggi, seperti mana kadar pengeluaran yang tinggi. Jadi mereka tidak rugi dalam mengeluarkan produk yang berskala besar. Jadi yang seterusnya, yang terakhir, pertumbuhan penduduk yang ramai ini mewujudkan
bekalan buruh kepada pasar yang lebih besar untuk barangan dan perkhidmatan. Jadi yang terakhir sekali, apa kelemahan dalam populasi rakyat India? Yang pertama, tidak semestinya adanya rakyat ramai ini mereka akan lebih maju, tetapi faktor yang pertama kita boleh lihat pembangunan kemudahan infrastruktur di dalam negara mereka bertumbuh secara perlahan dan tak seiring dengan penaikan bilangan rakyat. Saya sebenarnya daripada statement ini, negara India ni dia masih lagi perlahan dalam membangunkan infrastruktur mereka daripada segi kenderaan awam, daripada segi pengguna jalan raya, kemudahan awam seperti hospital, sekolah itu. Jadi populasi rakyat mereka ni makin lama makin bertambah, tetapi negara mereka tidak begitu cekap dalam menambah lagi infrastruktur yang baik dan selesa untuk rakyat-rakyat mereka, lalu membuatkan rakyat-rakyat mereka ini agak sukar untuk meneruskan kehidupan. Untuk poin seterusnya, pengeluaran hasil makanan tidak mencukupi untuk segelintir rakyat. Ini di mana kita boleh lihat ada sesetengah rakyat mereka ini tidak mempunyai bekalan makanan yang mencukupi, yang bernutrisi, walaupun mereka mempunyai bekalan makanan yang sedia ada. Contohnya mereka masih ada sesuatu untuk dimakan seperti gandum dan beras, tetapi mereka tidak dapat bekalan daging ataupun bekalan sayur, lalu memberi kesan kepada kesihatan tubuh mereka dengan kekurangan nutrisi, ataupun mereka akan mudah jatuh sakit. Jadi yang seterusnya, pendapatan yang diagih oleh sesetengah perindustrian ini tak sama rata kepada sesetengah individu. Daripada statement ni juga, daripada kajian saya, India ini sangat popular dalam kes rasuah, di mana mereka suka memberi rasuah kepada orang-orang tinggi ataupun pihak-pihak atas untuk kebaikan mereka sendiri, hingga membuatkan orang-orang bawahan ini mendapat kesan yang sangat tidak baik kepada diri mereka dan juga keluarga. Jadi apabila sumber pendapatan mereka berkurangan ataupun tidak mencukupi, mereka tidak akan ada keperluan yang baik untuk diri mereka dan terutamanya kepada individu yang sudah berkahwin, yang sudah berkeluarga. Jadi negara India masih lemah lagi dalam menangani kes rasuah dan kes yang juga berkaitan dengan kes rasuah ini. Yang terakhir sekali, poin yang terakhir, iaitu kebanyakan rakyat mereka tak ada pekerjaan walaupun mereka ni dah mencapai peringkat dewasa. Di mana sebenarnya tidak semua pekerjaan tu mereka mahu, kerana ada sesetengah rakyat ni dia agak cerewet dalam memilih standard pekerjaan mereka. Jadi diorang ini tak selalu memandang rendah kepada kualiti pekerjaan yang mereka tawarkan. Oleh itu membuatkan mereka ni jadi tak ada pekerjaan, dan mereka lebih rela untuk duduk rumah
tanpa mencari pendapatan yang seeloknya kepada diri mereka dan juga keluarga mereka. Jadi, kesimpulannya, India yang berada di bawah Kerajaan Perikatan Progresif Bersatu UPA, pimpinan Manmohan Singh daripada Parti Kongres bangkit menjadi satu lagi kuasa besar ekonomi negara seiring dengan China. Kini kita dapat lihat India telah menunjukkan usaha melalui dasar dan sikap untuk mencapai kejayaan ekonomi. Jadi sekian saja daripada saya dan Siti Fairuz. Sekian, terima kasih.